Jalan Sumbang Hitam. Aku berdiri di tepi jalan ni. Aku tengah tunggu orang lalu. Ada cerita yang aku mahu sampaikan dengan harapan diorang bawa aku pulang. Siapa yang boleh tolong aku? Entahlah, aku kena cari siapa yang sanggup tolong aku. Mungkin orang yang lalu lalang di sini. Pukul 12 malam. Masa tu, kisah yang aku akan ceritakan ini terjadi. Sebelum ni aku tak pernah sangka yang benda-benda mistik ni boleh jadi dekat aku. Aku bekerja sebagai seorang pemandu lori. Bukan lori yang biasa, bukan yang angkat tanah ataupun angkat pasir, bukan. Untuk satu syarikat swasta. Apa yang kami bawa di belakang lori itu pengurusan syarikat punya pasal. Kami yang bawa lori ni, kami bawa je lah. Sampai ke destinasi hantar barang, dapat duit dan kami balik semula. Aku memandu lori ni sepatutnya dalam jarak yang jauh. Adalah dalam setengah hari perjalanan. Ada satu hari ni, aku diberikan tugasan untuk menghantar barangan ke sebuah destinasi yang aku tak pernah pergi sebelum ini. Tengok-tengok alamat ni pun memang nampak pendalaman juga. Tempat ni memang jarang aku pergi. Bukan jarang, aku tak pernah pergi pun sebelum ni. Dipendekkan cerita, aku memulakan perjalanan aku waktu tu pagi. Kira-kira ke destinasi aku ni adalah ambil masa setengah hari. Kalau aku bertolak dalam pukul 8 pagi, aku akan sampai dalam pukul 8 malam. Dalam 10 jam memandu, akhirnya aku sampai ke daerah di sini. Aku tengok jam dalam pukul 6. Awal lagi ni, jadi aku teruskan perjalanan masuk dulu ke dalam pekan sebelum aku cari alamat tempat aku perlu hantar barang-barang di lori aku ni. Jalan punya jalan, menuju ke pekan, aku tengok minyak lori aku ni dah hampir habis. Aku teruskan perjalanan aku menuju masuk ke dalam pekan dan pekan ni nampak kosong. Adapun kedai 2-3 buah je buka. Aku kata dalam hati, alamak. Macam mana ni? Blok kedai adalah dalam 3 ke 4 baris. Tapi kedai yang lain buka 2 ataupun 3 buah je. Jadi aku kena cari destinasi aku untuk hantar benda yang aku bawa ni kepada owner dia. Lepas tu aku berambus cepat yang mungkin. Aku jeling tengok minyak aku. Aku kena segera cari stesen minyak. Nasiblah di hujung pekan tu ada sebuah stesen minyak. Tapi ya Allah, stesen minyak tu macam kena buat time masa Jepun duduk di sini. Daif habis. Ini macam mana nak isi ni? Nak pam dari bawah tanah kah macam dulu-dulu? Sambil aku tersenyum sendiri. Aku menghampiri stesen minyak tu dan mujurlah. Aku nampak di dalam stesen minyak tu ada kelibat seorang pakcik tua. Aku pun parking nak isi minyak. Aku keluar dari lori. Sekarang semua boleh bayangkan. Pekan ni kosong. Orang-orang di sekeliling aku boleh kira pakai jari. Serius, kalau aku mati di sini, seminggu mungkin baru orang jumpa sebab kosong. Tapi tak apa, aku teruskan niat aku mahu mengisi minyak. Aku perasan di dalam kedai tu ada bayang-bayang seorang lelaki tua. Aku pun tegur, "Uncle, saya mau isi minyak." Sambil aku tunjukkan lori aku. Liang Chai. You tunggu sekejap. Aku dengar pakcik tu cakap macam tu. Aku pun tunggulah. Tunggu, punya tunggu. Mana pula uncle ni? Aku nak cepat ni. Tengah berak ke apa? Kata aku dalam hati. Aku pun mengorak langkah masuk ke dalam kedai. Uncle? Oh, uncle. Saya mau isi minyak ni. Berak kah? Aku buka pintu. Aku masuk ke dalam kedai. Ini stesen pam kah reban ayam? Habuk sana sini. Aku rasa tak sedap hati.
Belum sempat aku mengorak langkah kedua masuk ke dalam, aku berundur dan tutup pintu kedai. Aku pusing ke arah kenderaan aku dan alangkah terkejutnya aku. Ada seorang lelaki berdiri dekat lori aku. Tinggi dia paras-paras aku. Rambutnya pendek kemas. Terkejut Boboy, kata aku dalam hati. Aku pun tegur dia. Bos, owner ni stesen pam mana? Dia paling ke arah aku dan jawab, entah juga, aku pun baru sampai. Dia cakap dia baru sampai. Dari mana pula dia ni? Aku pun tanya, bos baru sampai dari mana? Bukan orang sini kah? Dia jawab, bukan orang sini, tapi dalam perjalanan balik ke rumah. Aku dengar jawapan dia ni pun hairan juga. Bukan orang sini, tapi dalam perjalanan balik ke rumah. Dia ni kenapa? Aku pun iakan sahaja. Aku malas pula nak tanya banyak-banyak. Tunggu, punya tunggu. Uncle tu tak juga keluar-keluar. Masa tu dalam pukul 6.30 sudah. 6.30 di Sabah ni dah hampir gelap. Langit tu dah kuning-kuning gelap, tanda nak malam. Aku cakap, tak apalah, aku hantar dulu barang ni baru aku keluar dari sini. Tapi, walaupun aku tengok alamat ni, aku tak tahu di mana. Jadi aku memutuskan untuk tanya orang di dalam 2-3 buah kedai yang aku nampak buka tadi. Aku tengok, brother tadi tu, dia dah hilang. Entah pergi mana. Aku tak kisah sangat. Jadi aku masuk lori, aku drive dan berhenti dekat kedai-kedai tadi tu. Aku tanya diorang alamat yang aku mahu pergi tu. Diorang tengok alamat tu dan diorang tengok aku. Dan ayat diorang ni yang buat aku hampir patah balik keluar dari Pekan dan balik ke bandar. Diorang cakap, bos, alamat ni kan kuburan no. Tempat orang urus-urus mayat tu. Bos pergi sana buat apa? Malam sudah ni. Aku dengar dia bagi tahu aku yang itu sebenarnya adalah kawasan perkuburan. Aku terdiam kejap. Diorang pun diam, tunggu jawapan aku. Aku pun ceritakan semua benda yang aku buat ni. Aku bekerja hantar barang dan aku ditugaskan untuk hantar barang-barang di alamat ni. Diorang tengok aku dan tanya, bos, barang apa bos hantar di sini malam-malam ni? Aku jawab, aku tak tahu. Yang aku tahu, aku bawa lori je. Lepas tu diorang cakap, bos pergi situ, sini, masuk sini. Sambil diorang explain tempat masuk ke kawasan tu, sambil itulah juga diorang tengok aku dengan pandangan yang ganjil. Aku dengar je dengan kusyuk arahan yang dia berikan. Tapi ialah, badan aku pun dah mula menggigil. Aku angguk-angguk dan aku ucap terima kasih sebelum berlalu pergi. Aku melangkah balik ke lori aku dan sebelum aku sempat masuk ke dalam lori, diorang ada cakap, bos, hati-hati pergi tempat tu. Bukan tempat sembarangan tu. Aku tengok diorang dan aku masuk ke dalam lori. Tempat tu sebenarnya tak berapa jauh dari Pekan. Adalah dalam beberapa simpang dah sampai. Tapi walaupun tak jauh, aku rasa perjalanan lori aku ni jauh sangat. Ialah, waktu ni aku pun dah rasa takut. Aku tak tahu pula tempat yang dituju ni adalah kawasan perkuburan. Aku rasa tak mahu je hantar malam ni. Tapi kalau aku tak hantar, minyak lori aku dah nak habis ni. Pekan tu pula tak ada stesen minyak. Mahu tak mahu, aku kena pergi juga ke sana. Hantar entah apa barang di lori aku ni. Tak apa, di sana ada juga owner barang ni nak ambil. Jadi sekurang-kurangnya aku tahu bila aku sampai ke sana, owner barang ni bersedia untuk tunggu aku. Dalam perjalanan aku ke tapak perkuburan tu, di sinilah aku diganggu oleh macam-macam benda. Gangguan pertama, aku dengar orang bersiul dari belakang lori aku. Aduh, main siul-siul pula. Aku pun tak dengar dan aku relax je drive. Semakin lama aku menuju ke kawasan tu, semakin aku rasa laluan ni menyeramkan. Kanan kiri penuh dengan hutan, jalan pun tidak betar. Nasiblah aku bawa lori. Lepas tu, tiba-tiba aku terdengar ada suara orang betul-betul di telinga aku. Katanya,
dah isi minyak belum? Aku brek lori aku serta-merta. Kenapa? Sebab suara yang aku dengar tadi tu, suara Pak Cik yang aku dengar di stesen minyak tadi. Bibir aku dah bergetar di dalam lori tu. Hekon aku pun dah tak boleh keringkan peluh-peluh aku yang keluar ni. Aku nervous gila. Tak apa. Aku tarik nafas dan teruskan perjalanan. Jalan masa tu memang tak ada orang. Cuma aku sahaja, macam aku cakap tadi. Kawasan ni kawasan yang terpencil. Entah orang-orang di pekan ni tak keluar malam kah? Aku teruskan perjalanan. Tiba-tiba aku terdengar lagi. Dekat sudah rumah aku ni, bos. Sekali lagi aku terkejut. Suara kali ini pun aku kenal juga. Ini adalah suara lelaki yang berdiri di sebelah lori aku tadi tu. Aduh, dugaan apa pula ni? Takkanlah diorang naik di belakang lori aku, lepas tu nak kacau aku pula. Ataupun ini perasaan aku je. Dari mana pula suara-suara ni? Sepanjang perjalanan tu, aku dengar macam-macam. Orang menangislah, orang ketawalah. Suara Pak Cik tu, suara lelaki tu, semuanya datang dari belakang lori aku. Aku mula terfikir, apa barang yang aku bawa ni? Kenapa pula aku diarahkan untuk hantar ke sini? Aduh, akhirnya aku sampai ke tapak perkuburan tu. Mujurlah, ada owner yang tunggu aku di depan pintu masuk. Aku nampak dari jauh dia melambai-lambai. Aku kata dalam hati, kalau ini pun hantu, confirm aku langgar terus. Nasiblah dia ni bukan hantu. Aku tegur dia dan kami cerita kejap. Lepas tu tergerak hati aku untuk tanya, bos, apa barang yang bos minta hantar di sini ni? Dia tengok aku dengan dahi yang berkerut. You tak tahu ah? Aku cakap dengan dia, saya ni hantar je, tak tahu barang apa pun. Dia cakap, lah, you tak perasan kah? Yang you bawa tu mayat. Astagfirullah. Aku mengucap. Aku tanya, apa hal hantar mayat pakai lori, bos? Ingat laptop ke ni? Aku tanya dengan nada yang marah. Entah kenapa aku marah pun aku tak tahu. Mungkin sebab you tak tahu, you jangan salahkan saya. Sudah, sebelum aku uppercut kau di sini, kau tunggu kami keluarkan mayat-mayat tu, lepas tu kau boleh balik. Aku geram sangat. Entah dengan siapa aku geram. Geram dengan diri sendiri rasanya. Sebab tak semak dulu barang apa yang aku bawa dari bandar ke tapak perkuburan ni. Aku perasan masa diorang buka lori aku tu, diorang keluarkan mayat-mayat yang aku bawa selama berjam-jam lamanya. Ya Allah, memang betul mayat. Dibungkus dengan kain putih lagi. Dan yang buat aku hampir rebah, ada 2 kujur mayat. Mayat uncle di stesen minyak tu tadi. Satu lagi, mayat lelaki yang berdiri di sebelah lori aku tadi. Dan aku dah menggigil. Apa yang aku tahu, aku nak berambus dari situ secepat yang mungkin. Aku minta uncle tu sign dokumen yang penting sambil tangan aku bergetar-getar. Sambil itulah juga aku hulurkan dokumen-dokumen tu minta sign. Aku masuk dalam lori dan berambus dari situ. Keluar dari simpang tu, aku bawa selaju yang boleh. Aku tak peduli, aku nak keluar dari tempat ni, dari pekan zombie ni. Sampailah aku ke jalan besar menuju ke bandar. Aku tarik nafas lega. Alhamdulillah. Yang penting kerja dah settle. Boleh-boleh pula aku bawa 2 kujur mayat hantar jauh-jauh macam ni. Adalah dalam 15 minit aku memandu. Tiba-tiba aku mendapat panggilan dari owner tapak perkuburan tadi. Aku angkatlah. Katanya, you ada mana, bos? Aku jawab, on the way pulang, bos. Dia cakap, you patah balik kah? Aku tanya kenapa? Katanya, ada 1 lagi mayat yang belum mereka turunkan. Sebenarnya, bukan ada 2, tapi ada 3 kujur mayat yang aku bawa dari bandar datang ke sini. Hah? Ada lagi 1 di lori kau tu, bos, katanya. Tiba-tiba, aku terdengar suara seorang wanita ketawa. Betul-betul di sebelah tempat duduk penumpang. Aku toleh pelan-pelan, perlahan-lahan.
Ya Allah, bodohnya. Rupa wanita yang duduk di sebelah aku ni, rambutnya panjang, wajahnya bodoh sangat, mukanya berpaling, melihat tajam ke arah aku sambil dia tersenyum dan ketawa. Aku keras, aku tak dapat bergerak, tangan aku masih memegang telefon bimbit di telinga. Aku tak tengok jalan pun masa tu, tetapi kaki aku masih menekan minyak. Aku tatap je wajah dia yang menakutkan dan tiba-tiba lori aku terbabas. Aku aksiden. Lori aku terbalik melanggar sebatang pokok yang besar. Aku terbangun di tepi jalan. Habis patah riuk tubuh badan aku ni, badan aku berlumuran darah. Aku tengok sebelah kanan aku ada satu papan tanda bertulis Jalan Sumbang Hitam. Kisah yang aku ceritakan tadi terjadi 5 tahun yang lalu. Aku berdiri di tepi jalan ni, tunggu orang lalu. Ada cerita yang aku mau sampaikan, dengan harapan diorang bawa aku pulang. Siapa yang boleh tolong aku? Entahlah, aku kena cari siapa yang sanggup tolong aku. Mungkin orang yang